Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Siti Sohaida binti Boy dan rakan sekelas saya yang lain. Sebelum saya memulakan tajuk saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dahulu rakan-rakan seperjuangan saya yang telah bekerjasama dalam menjayakan kerja khusus kami ini. Saya, Azrina Safia bersama Nur Azmira, Amirah Fazlina dan Nur Sajliana dari Seksyen 35 ingin membentangkan tajuk dan topik berkenaan agama Teosme. Assalamualaikum dan ni hao semua. Saya Nur Azmira binti Muhammad Rafi akan ceritakan tentang agama Taoism. Okey, korang tahu tak apa itu agama Taoism? Agama Taoism ni kita sukar untuk jumpa dekat Malaysia kerana agama Taoism ni ia berada di negara China. Okay, buat pengetahuan semua, ajaran Taoism ni merupakan ajaran yang berasaskan dari sistem falsafah. Falsafah bermaksud ibu kepada segala pengetahuan yang baik. Taoism pada asasnya adalah salah satu aliran pemikiran yang sama dengan negara China. Jadi, agama Taoism ini dia berhubung kait dengan agama China. Pada masa yang sama, Taoism ni dipraktikkan sebagai salah satu bentuk agama dalam masyarakat Cina, iaitu agama Buddha. Taoism ni dia memberikan semangat, inspirasi dan juga panduan akhlak kepada orang-orang Cina. Jadi Taoism ni dia kiranya merupakan jalan atau petunjuk kepada orang-orang Cina ke arah kebaikan. Selain itu, berkaitan dengan asal-usul nama Taoism pula, Taoism mempunyai logo yang tersendiri, iaitu Tao dan Dao. Okey, saya akan jelaskan dengan lebih terperinci mengenai logo yang digunakan oleh agama Taoism. Okey, logo ini bermaksud jalan. Jalan kepada satu sistem falsafah. Taoism ni dia mengajar pengikutnya untuk mencapai ketenangan jiwa, keharmonian emosi dan kedamaian dalam fikiran. Kiranya Taoism ni merupakan agama yang memberikan petunjuk dan jalan bagi mencapai keharmonian dari segi dalaman bagi orang Cina. Taoism merupakan agama yang mementingkan kesihatan, pernah dikatakan sebagai kompleks ajarannya. Taoism dijadikan dasar perkembangan kepercayaan manusia untuk menjadi dewa untuk mencapai keabadian. Tao dan Dao juga bermaksud kekosongan dalam menyingkirkan pertikaian. Tao dan Dao diasaskan oleh tokoh pejuang yang sangat jago dan agung bernama Laozi. Okay, Laozi merupakan ahli falsafah yang kuno yang hidup dalam zaman ke-5 Masihi. Beliau dianggap sebagai ahli falsafah kepada pengasas Taoism. Okey, ada kabar angin yang mengatakan Laozi ni dia hidup di dalam perut ibunya selama 80 tahun. Pun tak korang bayangkan seorang bayi dia boleh hidup dekat dalam perut ibu dia selama 80 tahun. Kiranya dalam 80 tahun tu Laozi dia menjadi tua dalam perut ibu dia. Okey, cuba korang bayangkan kalau dia boleh hidup kat dalam perut ibu dia selama 80 tahun, bila dia keluar daripada perut ibunya, dia akan menjadi bayi yang muda ataupun bayi yang tua. Semestinya dia akan jadi bayi yang tua. Jadi Laozi ni dia pernah diberikan gelaran sebagai seorang guru tua kerana Laozi ni dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Dia merupakan seorang sastrawan. Kiranya Laozi ni seorang yang pandai. Kerja Laozi ni adalah untuk menyampaikan falsafah kepada orang-orang Cina. Jadi Laozi ni dia merupakan pengasas kepada agama Taoism. Okay, saya bagi salah satu contoh tentang konsep Dao ni. Okay, pegangan Dao ni dia dapat singkirkan keinginan dalam jiwa manusia. Dan ini sangat bersifat rendah diri dan suka kepada kesederhanaan. Jadi bila kita praktikkan Dao ni dalam diri kita, Dao ni dapat kurangkan keinginan dalam diri kita. Contohnya nafsu terhadap sesuatu dapat direndahkan. Manusia ni kan dia tak ada tempat yang istimewa lah dalam mengikut ajaran Dao ni. Yelah, sebab sedia maklum manusia ni mempunyai keinginan yang sangat besar dan bebas sehingga kan satu tahap tu manusia ni dia mempunyai sifat jahat yang merosakkan alam dan sebagainya. Jadi Dao ni dia boleh bagi peringatan kepada manusia untuk kembali kepada kehidupan yang sangat sederhana. Saya akan kongsikan kepada anda maksud lambang yang ada di belakang saya ini dan juga cerita rakyat tentang kewujudan lambang Taoism tersebut.
Maksud lambang Taoism ni ialah lambang yang sering dikaitkan dengan ajaran Lozi, ialah lambang Yin Yang. Yin yang bermaksud feminin, Yang bermaksud maskulin. Ia membayangkan kebenaran bahawa dunia ini adalah dunia dualism, iaitu segala fenomena dalam dunia ini mempunyai dua keterlaluan. Misalnya, jika tiadanya besar, tidak akan ada kecil. Jika tiadanya kiri, tidak akan ada kanan, dan sebagainya. Oleh itu, lambang ini mempunyai dua bahagian yang sama besar, separuh putih dan separuh hitam. Garis di tengah adalah melengkung dan bukannya lurus. Ini bermakna bahawa kesemua fenomena dalam dunia ini adalah dalam keadaan sentiasa berubah-ubah. Sewaktu hitam berkembang, putih berundur, dan sebaliknya. Oleh itu, seseorang tidak harus menentang sifat alam semesta seakan-akan ia sentiasa sama saja. Sebaliknya, dia harus berundur pada tempoh sebegini dan menunggu untuk putih memulih. Ini adalah salah satu daripada takfiran konsep Wei Wu Wei. Bahagian putih mempunyai satu titik hitam dan bahagian hitam mempunyai satu titik putih pada bahagiannya yang paling besar. Ini membawa maksud bahawa tiada sesuatu di perkara di dunia ini yang benar-benar putih dan tiada sesuatu perkara yang benar-benar hitam. Umpamanya, kejayaan akan menyebabkan keangkuhan dan mungkinnya ketamaan. Sebaliknya, kegagalan akan menyebabkan perbasmian keangkuhan dan kemunculan rendah hati. Walau lambang ini sering dikaitkan dengan ajaran Lozi, setentunya Lozi tak melukisnya. Ia diciptakan oleh penganut-penganut Taoism untuk menggambarkan konsep ajaran Lozi. Bagaimanapun, apa yang telah digelarkan Taoism di Malaysia dan banyak tempat yang lain bukannya ajaran Lozi yang sebenarnya. Sebenarnya Gautama Buddha dan Lozi tidak berniat mengagamakan ajaran mereka. Apa yang digelarkan Taoism sebenarnya adalah adat, resam dan budaya orang Cina yang telah meminjam sebahagian kecil sahaja daripada ajaran Lozi serta kadangnya ajaran Buddha. Seterusnya saya akan menunjukkan pada anda iaitu cerita rakyat tentang kejadian ataupun kewujudan lambang Taoism ini. Kisah legendaris Yin Yang. Kisah Yin dan Yang ini dapat dari legenda Tikong kuno, menjelaskan dinasti Yin dan dinasti Song. Makna Yin Yang bermula dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang dua orang bersahabat bernama Yin dan Yang. Mereka dikenal sebagai orang yang berbudi hulur, berjiwa besar dan penuh dengan kasih sayang. Mereka saling mengasihi meskipun keduanya memiliki fisiologi berbeza terhadap ajaran agama Taoism. Untuk itu, secara teratur, diadakanlah pertemuan untuk diskusi, mengajukan argumen tanya jawab, namun perdebatan tidak dapat pernah di kunjung usai. Keduanya saling mempertahankan prinsip mereka sendiri. Ketika refleksi mereka mulai kehilangan kendali diri. Dalam hati masing-masing mulai muncul rasa, akulah yang lebih benar. Akhirnya tercetus kata-kata Yin, seandainya engkau adalah aku, engkau akan bisa memahami apa yang ingin aku sampaikan. Dan diskusi ini dapat membawa kita lebih mengerti sesuatu itu. Yang, aku juga berfikir begitu, tapi bagaimana insyaAllah kita saling tukar diri kita? Kerana mereka tidak dapat saling tukar diri, maka dalam kemudian mereka menemukan pembicaraan saja yang paling tepat. Diputuskan Yin akan belajar agama dan keyakinan Yang, dan Yang akan belajar agama dan keyakinan Yin. Dan kerana mereka memang menginginkan hasil terbaik dan benar, maka mereka ikhlas akan mempelajari dengan sepenuh hati, berusaha memahami dengan hati terbuka, tidak malah mencari titik kelemahan yang akan digunakan untuk menyerang lawannya. Diputuskan setelah 40 tahun mereka akan bertemu lagi untuk dua supaya tidak darah penghabisan. Akhirnya 40 tahun kemudian Yin dan Yang telah semakin tua bertemu pada senja hari tempat terakhir mereka bertemu dahulu. Mereka saling memandangkan, tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Sinar mata mereka penuh kasih yang menghanyutkan sukma. Senyum mereka betul halus dan tulus. Mereka saling memeluk resonansi gataran jiwa mereka pada angin yang membelai, pada daun-daun yang berbisik, pada seluruh ruang jagat raya ini. Saudaraku, kau selalu dalamku dan aku dalam engkau. Sejak saat itu, tidak ada lagi rezeki kerana dalam pelukan itu mereka mengerti tanpa mengetahui dan mendapatkan tanpa mencari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amira Fazlina binti Syaikawi dari Seksyen 35 akan membentangkan sedikit tentang upacara pengebumian Taoism. Upacara Dao untuk orang mati seringkali merangkumi misbah di mana diletakkan lampu suci, 2 lilin, teh besar dan air. Lampu suci melambangkan cahaya kebijaksanaan, namun juga dapat disebut sebagai pil emas atau ilusi kekekalan.
setiap sisi lampu tersebut terdapat dua lilin tinggi yang melambangkan cahaya matahari, bulan dan kedua tubuh manusia. Teh nasi dan air dimasukkan ke dalam cawan di hadapan mizbah. Teh melambangkan yin dan air adalah tenaga yang, dan nasi mewakili penyatuan yin dan yang. Taoism memberi nilai yang besar dalam kehidupan. Ia tidak memusatkan perhatian pada kehidupan setelah kematian, tetapi pada kesihatan dan umur panjang dengan menjalani kehidupan yang sederhana dan mendapat ketenangan batin. Dikatakan bahawa tubuh manusia dipenuhi dengan roh, dewa atau setan. Apabila orang mati, dipercayai bahawa mereka harus melakukan ritual untuk memberikan roh menjaga tubuh badan. Berbalik lagi kepada saya, jadi saya akan ceritakan tentang perayaan hantu yang diamalkan oleh agama Taoism. Okey, saya sangat suka untuk kongsikan tentang perayaan yang diamalkan oleh agama Taoism ni sebab dulu saya ada dengar lah cerita pasal perayaan hantu ni, tapi saya tak tahu agama mana yang merayakan perayaan ini. Jadi hari ini saya tahu perayaan ini dirayai oleh agama Taoism. Jadi saya akan mulakan daripada awal. Okey, apabila diceritakan pasal perayaan hantu ni, kita pada zaman kanak-kanak dulu mesti kita ada terdengar hari-hari tertentu setiap tahun kaum Cina tidak akan membenarkan siapa saja anggota keluarga mereka untuk keluar ke rumah pada malam perayaan. Korang rasa sebab apa? Yalah, sebab takut hantu-hantu yang jahat datang dari dunia, yang datang daripada dunia orang mati tu, iaitu dunia alam gaib, akan mengganggu mereka. Begitu juga dengan kita, bila kita dengar pasal perayaan ni mesti kita takut kan, sebab yalah bila kita dengar kabar angin tentang perayaan tersebut, mestilah kita akan berjaga-jaga. Jadi hari ini saya akan ceritakan tentang perayaan hantu ni. Festival ni adalah tradisi dan kepercayaan yang diamalkan oleh agama Taoism dan juga agama Cina pada zaman dulu. Okey, perayaan ni dia jatuh pada tanggal 15 hari bulan Julai setiap tahun mengikut kalender Cina. Okey, secara amnya bulan ini dipanggil sebagai bulan hantu kerana dipercayai nenek-nenek moyang yang sudah meninggal dunia daripada alam gaib akan turun ke dunia. Kiranya pada hari ni orang-orang yang dah meninggal tu akan menziarahi yang hidup. Itulah, memanglah kita dengar benda ni agak menyeramkan, tapi inilah mengikut adat mereka. Jadi ketiga-tiga alam, iaitu alam syurga, alam neraka dan juga alam fana dibuka, dan pada masa inilah penganut agama Tao melaksanakan upacara amal untuk mengubah serta membebaskan penderitaan orang-orang yang dah meninggal dunia. Upacara pujaan pastu juga diadakan, menyalakan pelita sepanjang sungai sebab berdasarkan kepercayaan diorang, roh si mati tu akan melalui proses melalui sungai derita. Jadi upacara ini dijalankan bagi menyelamatkan mereka yang merentasi sungai tersebut untuk pulang ke dunia dengan selamat. Acara yang diamalkan pada bulan hantu termasuklah menyediakan persembahan makanan secara ritual. Contohnya menyediakan minuman arak. Minuman arak merupakan minuman asas dan minuman terpenting bagi agama mereka. Pembakaran wang neraka, iaitu wang yang diperbuat daripada kertas untuk kegunaan si mati di dunia neraka. Kiranya macam kita, agama Islam, kita hanya berbekalkan dengan kita punya amal untuk dibawa ke akhirat. Tetapi untuk agama Taoism dan agama Cina ni, mereka lain. Mereka membawa duit untuk orang si mati. Kiranya duit tu sangat penting bagi mereka yang sudah mati. Agama Tao iaitu Taoism dikatakan diasaskan oleh Yao Zhu iaitu seorang ahli falsafah pada kurun ke-6 BCE iaitu sebelum Masihi. Dia hidup pada zaman feudal dinasti Zhou dan melihat banyak pertelikan antara tuan tanah yang berkuasa dan juga kerajaan pusat yang lemah yang diserang oleh pemberontak dalam dan luar negara yang inginkan kuasa lebih. Yao Zhu
yang bosan dengan semua ini memilih untuk meninggalkan kerajaan Chow dan menaiki seekor kerbau. Dan ketika beliau tiba di sepadan China, dia dihalang oleh pengawal sepadan yang tidak mahu melihat seorang ahli falsafah mereka pergi meninggalkan mereka. Yao Zhu didesak dan dipaksa untuk meninggalkan ilmunya kepada mereka jika mahu pergi. Dan dalam waktu beberapa jam, Yao Zhu mengarang sebuah kitab ulungnya iaitu agama Taoism, iaitu kitab Tao Te Ching. Ada beberapa legenda berkenaan Yao Zhu, bahkan ramai ahli sejarah mempertikaikan kewujudannya. Ibu Yao Zhu dikatakan mengandungnya selepas melihat tahi bintang melintas, dan beliau hidup dalam perut ibunya selama 80 tahun sebelum dilahirkan sebagai seorang yang sudah tua bangka dan berjanggut. Satu cerita yang cukup tidak masuk akal tetapi dipercayai oleh begitu ramai orang. Menariknya, ramai ahli sejarah mempersoalkan kewujudan Yao Zhu dan menganggapnya hanya sebuah legenda, iaitu Morgan 2001. Pengarang Tao Chi Chang dikatakan sebagai beberapa individu sepanjang sejarah inilah betapa samarnya pengasas agama ini. Dengan kesamaran ini, adakah logik orang yang berpegang teguh dengannya sebagai satu pegangan hidup yang mutlak? Bagi saya tidak. Dan ini ialah ayat terakhir yang ditinggalkan oleh Yao Zhu.